Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali pada pagi ini di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita telah tiba pada riwayat-riwayat yang berkenaan tentang kelebihan Al-Quran, kelebihan memperindahkan membaca Al-Quran dengan suara yang lunak, dengan suara yang merdu, dengan suara yang baik. Dan kita telah tiba pada riwayat 1849. Ahlan Fatimah Samsuddin, Nurzita Arifin yang berada di ruangan Facebook. Ahlan Bobby, Mazura Mansur dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Baca dulu sanad pada riwayat 1849. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma azinallahu li syai'in." Tidaklah Allah mendengar akan sesuatu ka'azanihi li nabiyyin, sebagaimana mendengarnya Allah terhadap seorang nabi, yataghanna bil Quran, yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah, yajharu bih, dan pada waktu itu membaca Al-Quran dengan suara yang kuat. Maka hadis-hadis yang kita sedang baca pada bab ini dan juga kita telah baca semalam nak menerangkan tentang kelebihan tahsinus saut, memperindahkan suara, memperelokkan suara ketika mana membaca kalamullah, ketika mana membaca Al-Quran. Azina yang kita lihat tadi pada baris yang kedua muka surat sebelum ini, daripada awal tajuk. Maka kata para ulama, perkataan azina yang kita nampak pada baris yang kedua, ianya bermaksud al-istima', bermaksud mendengar. Dan para ulama berkata, wala yajuzu an tuhmala huna 'ala al-istima' bima'na al-isra', dan tak selayaknya diterjemahkan perkataan azina dengan mendengar sepenuh perhatian. Sepenuh perhatian tak sepatutnya dimasukkan dalam terjemah. Fa innahu yastahilu 'ala Allah Ta'ala, kerana keadaan itu adalah mustahil dan tidak selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa majaz, kerana istima' di sini digunakan sebagai salah satu bentuk majaz, kerana Allah mendengar semuanya pada waktu itu dengan baik, kerana Allah maha sempurna pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Riwayat 1850 lebih kurang sama. Kita baca pada waktu itu riwayat dia terus. Riwayat yang lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Terus ghairah. Terus 1850. Ini menceritakan yang Nabi pernah puji seorang sahabat yang mempunyai suara yang merdu ketika mana membaca Al-Quran. Maka Nabi SAW puji. Maka kurang tepat sebahagian pandangan yang pada waktu itu tidak menyukai ataupun pada waktu itu mengatakan tidak elok membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Ya, membaca Al-Quran pada waktu itu dengan nada-nada yang tertentu yang menyerupai pada waktu itu lagu-lagu yang membawa ingatan kepada perkara-perkara yang dilarang. Contohnya meniru bacaan dengan lagu-lagu yang tertentu yang pada waktu itu mengingatkan kita kepada lagu-lagu yang melalaikan, maka itu dilarang oleh sebahagian para ulama. Ataupun membaca Al-Quran dengan suara yang merdu sehingga mengabaikan hukum tajwid,
maka pada waktu itu dilarang. Namun secara umum membaca Al-Quran dengan suara yang merdu adalah digalakkan, dan Nabi memuji sahabat baginda Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pada hadis yang berikut ini. Terus daripada sahabat Nabi Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, Inna Abdullah bin Qais, sesungguhnya Abdullah bin Qais, ataupun nama gelaran yang lebih dikenali Abu Musa al-Ash'ari. Sabda Nabi, sesungguhnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu u'tiya, telah diberikan mizmaran. Mizmaran di sini bermaksud keindahan suara. Sebab itu kita lihat pada baris yang kedua. Qala ulama al-muradu bil mizmari huna, maksud daripada seruling. Mizmar maksudnya seruling. Maksud daripada seruling di sini adalah as-sautul hasan, suara yang indah. Maka sabda Nabi, sesungguhnya Abu Musa al-Ash'ari telah diberikan suara yang merdu, suara yang indah, min mazamiri ali Daud, daripada keindahan suara Nabi Daud sendiri. Maka perkataan Ali Daud pada baris yang ketiga, maksudnya adalah huwa Dawudu nafsah, Nabi Daud sendiri. Maksudnya keindahan suara yang ada pada Nabi Daud, Allah berikan sebahagian kepada sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Maka Nabi SAW puji Abu Musa yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Kemudian riwayat 1852 lebih kurang sama. Nabi SAW menerangkan yang baginda mendengar dan memberi perhatian kepada bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Terus sabda Nabi SAW kepada Abu Musa al-Ash'ari, ataupun nama dia kita baru belajar tadi, nama penuhnya Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Sabda Nabi, lau ra'aitani, kalaulah kamu melihatku, wa ana astami', dalam keadaan aku sedang mendengar, qira'ataka, bacaan Al-Quran kamu al-barihah semalam. Kalaulah kamu dapat lihat bagaimana aku mendengar bacaan Al-Quran kamu semalam, wahai Abu Musa. Maka Nabi memuji Abu Musa, laqad utita, demi sesungguhnya kamu telah diberikan mizmaran, dengan keindahan suara, min mazamiri ali Daud, daripada kemerduan suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam sendiri. 1853. Maka tiga riwayat ini nak menerangkan kepada kita bahawa Nabi SAW pernah membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Walaupun kata para ulama, kebiasaannya Nabi SAW membaca Al-Quran dengan tanpa lagu. Supaya pada waktu itu, para sahabat tak menganggap membaca Al-Quran dengan suara yang merdu adalah satu kewajipan, adalah satu tanggungjawab, adalah satu kemestian. Maka Nabi kebanyakannya dalam solat, Nabi membaca dengan suara yang tidak ada lagu. Namun Nabi SAW pernah membaca dengan tarjih, dengan suara yang merdu, ketika mana dalam perjalanan menuju ke kota Mekah, sewaktu pembukaan kota Mekah, Nabi membaca suratul Fatah dengan suara yang merdu, kata para sahabat radhiyallahu anhum. Terus baca. Maka Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahawa beliau berkata, Qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca Amal Fatah sewaktu pada tahun pembukaan kota Mekah, fi masirillah, di dalam satu permusafiran baginda. Apa surah yang Nabi baca? Surah Al-Fatah. Nabi membaca surah Al-Fatah. Ala rahilatih, dan pada waktu itu baginda sedang menunggang kenderaan baginda. Farajja'a fi qira'atih. Apakah maksud rajja'a? Maka para ulama kata di dalam tafsir, di dalam syarah Al-Bukhari oleh Imam Ibn Hajar, maka kata Imam Ibn Hajar, rajja'a yurajji'u tarji', memberi maksud tahsinut tilawah. Maka Nabi SAW telah membaca dengan suara yang indah akan bacaan Al-Quran suratul Fatah. Maka berkata pada waktu itu Muawiyah, laula anni akhafu,
kalaulah tidak kerana aku khawatir ay yajtami'a alayya nas, yang manusia akan berkumpul kepadaku, la hakaitu, nescaya pasti aku akan menunjukkan kepada kamu qiraatahu, cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pernah membaca dengan suara yang merdu suratul Fatah sewaktu dalam perjalanan untuk pembukaan kota Mekah. Lagi dua berikut pun adalah lebih kurang sama. Baca. Maka kata Muawiyah bin Qurrah, aku telah mendengar Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, telah berkata, "Ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, pada hari pembukaan kota Mekah, ala naqatih, Nabi sedang menunggang unta baginda, yaqra'u suratul Fatah, dan pada waktu itu Nabi sedang membaca suratul Fatah, inna fatahna laka fatham mubina." Qala, ataupun pada waktu itu Nabi sedang membaca surah idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu telah membaca surah tersebut. Faqra'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam faqra'a, maka Abdullah bin Mughaffal telah membaca, warajja'a, dan pada waktu itu meniru bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah telah berkata, laulan nas, kalaulah tidak kerana orang ramai akan berkumpul, la akhadtu lakum, nescaya aku akan tunjukkan kepada kamu, bizalika, dengan cara bacaan yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Mughaffal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan memang seorang sahabat yang terkenal di dalam di dalam penulisan Al-Quran ataupun penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1855. Maka ketiga-tiga hadis ini nak menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun pada kebiasaan waktu Nabi membaca Al-Quran dengan nada yang sederhana tanpa berlagu, kerana tak nak umat baginda menganggap satu bebanan kalaulah mereka tak boleh membaca Al-Quran dengan berlagu. Namun Nabi SAW pernah membaca Al-Quran dengan suara yang merdu seperti pada hadis-hadis yang kita sedang baca ini. Terus 1855. Maka pada baris yang keempat kata Imam Nawawi, ajma'al ulama, para ulama telah sepakat. Jadi bila pernah ada kesepakatan di antara para ulama, maka pandangan segelintir orang yang pada waktu itu
Oh, tak ada suara, minta maaf. Dan kubur ini telah panggil Kak Safiyah. Saya punya mic lagi satu. Sebentar. Tak apa. Ada. Tak apa. Minta maaf. Lalu kita baca tadi hadis. Maka kata Bara' bin Azib, ada seorang sahabat Nabi yang sedang membaca suratul Kahfi. Dan di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan 2 tali. Fataghashathu. Maka sedang sahabat ini membaca Al-Quran, suratul Kahfi. Maka tiba-tiba telah datang kepada sahabat ini sejenis awan yang meliputinya. Faja'alat taduru. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, awan tadi telah mula meliputi sahabat ini, watadnu, dan telah mula menghampiri dia. Waja'ala farasuhu yanfiru minha, dan kuda yang berada berhampiran sahabat ini telah mula lari dalam keadaan takut daripada awan tersebut. Falamma asbaha, apabila telah tiba waktu pagi, sahabat ini telah datang kepada Nabi SAW. Fadzakara dzalikalah, maka pada waktu itu telah menceritakan kepada Nabi bagaimana ada awan telah meliputinya sewaktu dia membaca suratul Kahfi. Maka sabda Nabi SAW, tilkas sakinah, itulah sakinah, tanazzalat, dan sakinah tersebut turun ketika mana bacaan Al-Quran dilakukan. Maka apakah itu as-sakinah? Maka pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka ada beberapa pandangan. Ada yang menyebut bahawa sakinah itu adalah syai'un min makhluqatillah, salah satu daripada makhluk-makhluk Allah, yang mana padanya terdapat tama'ninah, ketenangan, warahmah, kasih sayang, wa ma'ahul malaikah, dan bersama dengan sakinah ini turun bersama dengannya para malaikat. Maka menurut Imam Nawawi, pada waktu itu pandangan beliau, sakinah adalah sejenis makhluk Allah yang pada waktu itu apabila ia berada, membawa ketenangan kepada orang yang pada waktu itu dia tiba pada orang tersebut. Sebab itulah sakinah diterjemahkan sebagai ketenangan, daripada perkataan sukun yang membawa erti ketenangan. 1857, baca kisah seterusnya. Maka hadis yang lebih kurang sama saja. Maka daripada Abu Ishaq, beliau berkata, aku telah mendengar Bara' bin Azib sahabat Nabi radhiyallahu anhu menceritakan, qara'a rajulun al-kahfa, seorang sahabat Nabi telah membaca suratul Kahfi, wa fid dari, dan di rumahnya terdapat seekor binatang. Maka dalam riwayat sebelum ini dijelaskan binatang itu adalah kuda. Faja'alat tanfiru, maka binatang ini telah mula melarikan diri kerana dia nampak ada awan yang telah mendekati sahabat ini. Fanadhara, maka sahabat ini pun memerhatikan. Fa idza dababatun aw sahabatun, maka tiba-tiba ada sejenis awan, qad ghashiyathu, yang telah mula meliputi dirinya. Qala, berkata Bara' bin Azib, maka beliau telah menceritakan kepada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, iqra' fulan, teruslah membaca orang tersebut akan Al-Quran. Fa innaha, kerana awan tersebut adalah sakinah, tanazzalat indal Quran, yang turun ketika mana pembacaan Al-Quran berlaku. Atau tanazzalat lil Quran, ataupun pada waktu itu perawi ragu yang Nabi bersabda yang ianya turun untuk mendengar bacaan Al-Quran. Maka daripada sini kata para ulama rahimahullahu ta'ala, pada baris yang kelima, kata Imam Nawawi, fi hadzal hadis, pada hadis ini menunjukkan bahawa adanya keharusan ru'yatu ahadul ummah, sebahagian orang pada waktu itu Allah izinkan untuk melihat pada waktu itu perkara-perkara yang luar biasa, seperti sakinah, seperti para malaikat yang datang dalam bentuk awan, seperti yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW tersebut. Yang kedua, kata Imam Nawawi, fadilatul qiraah, kelebihan membaca Al-Quran, dan orang yang membaca Al-Quran adalah penyebab kepada turunnya rahmat dan hadirnya para malaikat. Dan yang ketiga, daripada sini kita belajar apabila sakinah dan para malaikat turun untuk mendengar Al-Quran, maka daripada sini kita belajar fadilatul istima'il Quran,
kelebihan mendengar akan Al-Quran. Terus riwayat seterusnya lebih kurang sama, 1858, baca sampai habis. Ahlan Kamisah, terima kasih banyak-banyak daripada Singapura. Kemudian Fatimah Samsuddin, Cik Nak, dan juga Nur Hayati, Nur Zita Rifin, Nur Ahmad Darus, Zizali, Rabi'atul Adawiyah, dan juga Nur Aini Abdul Manaf, Nur Azian Pandak, Arba'iyah Haji Sa'ir, dan juga Siti Nur Ain Ramli, Latifah Abu Hassan. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Nazali Zainal yang beri gift. Terima kasih ahlan kepada semua. Kita sedang membaca hadis-hadis daripada kitab hadis Sahih Muslim. Riwayat 1858, baca sampai habis sebab lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Cuma dalam riwayat ini perkataan dia adalah tanquzu, berbanding riwayat sebelum ini perkataannya adalah tanfiru. Tanfiru memberi maksud lari, memberi maksud pada waktu itu tidak suka. Sementara tanquzu pula memberi maksud pada waktu itu adalah wasabah. Wasabal haiwan, maksudnya binatang tersebut telah melompat-lompat. Maka ini adalah dua perkataan yang datang dalam dua riwayat yang berbeza. 1859 baca. Sesungguhnya sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah menceritakan anna Usaid bin Hudayr. Maka hadis ini menjelaskan pada waktu itu siapakah nama sahabat tersebut. Maka dalam riwayat ini menyebut nama sahabat tersebut adalah Usaid bin Hudayr, salah seorang daripada pemimpin Banu Abdul Ashhal, salah seorang daripada pemimpin bersama dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ini kita caji iPhone. Maka sesungguhnya Usaid bin Hudayr radhiyallahu taala anhu, bainama huwa, sedang beliau lailatan pada satu malam, yaqra'u, membaca Al-Quran. Dan di manakah beliau membaca Al-Quran sampai pada waktu itu binatangnya ada berhampiran fi mirbadih. Mirbadih terjemah asalnya apakah dia? Pada baris yang ke mirbad, pada baris yang kedua daripada penghujung tajuk. Maka apakah mirbad? Kata Imam Nawawi, al-mawdi'ul ladzi yuibasu fiha tamar, ianya adalah tempat pengeringan kurma. Maka orang dulu dia ada tempat untuk keringkan kurma. Maka mirbad kadang-kala diterjemahkan juga sebagai kandang, tetapi terjemah asal adalah tempat pengeringan kurma. Maka sedang beliau berada di mirbad beliau, tempat dikeringkan kurma ataupun kandang, idza jalan, tiba-tiba telah melompat kudanya. Faqara'a, maka beliau teruskan membaca Al-Quran. Thumma jalan ukhra, maka binatangnya telah melompat untuk kali kedua. Faqara'a, beliau teruskan membaca. Thumma jalan ayda, maka binatangnya terus menerus melompat. Qala Usaidun, maka berkata Usaid, fa khasyitu an tata'a Yahya, maka aku khawatir bila kudaku melompat-lompat bahawa kuda tersebut akan memijak anakku Yahya. Fakuntu ilaiha, maka kata Usaid bin Hudayr, aku telah bangun pergi kepada kudaku. Fa idza mislu dhullati fawqa ra'si, maka tiba-tiba barulah aku perasan di atas kepalaku ada umpama awan yang pada waktu itu sedang menghampiriku. Fiha, di dalam awan tersebut, amsalus suruj, terdapat seumpama pelita-pelita. Arajat, yang kemudiannya awan tersebut telah naik fil jawi, ke langit, hatta ma araha, sehingga aku tidak lagi melihatnya. Berkata Usaid bin Hudayr, faghadawtu ala Rasulillah, maka ketika mana waktu pagi aku telah bertemu dengan Nabi SAW. Lalu aku berkata, wahai utusan Allah, bainama anal bariyata min jawfil lail, sedang aku semalam daripada waktu tengah malam, aqra'u fi mirbadi, membaca Al-Quran di tempat pengeringan kurmaku, iza jalat farasi, maka telah melompat-lompat kudaku. Maka Nabi SAW bersabda, Iqra' ibn Hudayr, sepatutnya kamu terus membaca,
wahai Ibnu Hudair. Maka pada waktu itu Usaid bin Hudair berkata, faqara'tu, aku telah membaca Al-Quran wahai Rasulullah, aku telah teruskan bacaan, namun untaku tetap melompat. Maka Nabi SAW bersabda, Iqra' Ibnu Hudair, sepatutnya kamu terus membaca Al-Quran. Berkata Usaid bin Hudair buat kali ketiga, faqara'tu, aku tetap membaca wahai Rasulullah, namun untaku tetap melompat-lompat. Maka Nabi SAW bersabda pada waktu itu, Iqra' Ibnu Hudair, teruslah membaca sepatutnya wahai Ibnu Hudair. Maka pada waktu itu Usaid bin Hudair berkata, fansaraftu, namun aku telah berhenti wahai Rasulullah, wa kana Yahya, kerana anakku Yahya berada berhampiran dengan kuda tersebut. Khasyitu, aku khawatir, antata'ahu, bahawa kuda tersebut akan memijaknya. Fara'aitu, lalu aku telah melihat ada seumpama awan, yang mana pada awan tersebut terdapat amsalus suruj, umpama pelita-pelita di dalamnya. Arajat, awan tersebut telah naik ke langit, hatta ma'araha, sehingga aku tidak melihatnya. Barulah Nabi SAW terangkan, apakah itu? Sabda Nabi SAW, tilkal malaikah, itulah para malaikat, kanat tastami'u laka, mereka datang mendengar bacaan Al-Quranmu. Walau qara'ta, dan sekiranya kamu terus-menerus membaca, la asbahan yarahan nas, maka pada waktu pagi orang ramai akan dapat melihatnya. Ma tastatiru minhum, tidak akan tersembunyi pada waktu itu awan tersebut daripada orang ramai. Maka daripada sini kita dapat lihat, pada waktu itu Nabi SAW menerangkan, orang yang membaca Al-Quran pada waktu itu sakinah, dan para malaikat pada waktu itu turun menghampiri dia. Namun kata para ulama, seperti mana yang berlaku kepada Usaid bin Hudair, yang terdapatnya awan pada waktu itu meliputinya, ini tidaklah berlaku kepada semua orang. 1860 berkenaan tentang kelebihan orang yang menghafal dan orang yang menjaga Al-Quran. Terus maka kita lihat dalam hadis ini, para sahabat meriwayatkan hadis di antara satu sama lain. Maka daripada Anas, daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda. Maka dalam hadis ini Nabi berikan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Sabda Nabi SAW, masalul mu'min, perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran, masalul utrujah, adalah seperti buah sitran, seperti buah sitran. Rihuha, yang mana buah sitron tersebut baunya pun adalah wangi, wa ta'muha tayyib, dan rasanya pun apabila dimakan adalah manis. Semuanya adalah bagus. Orang beriman yang membaca Al-Quran, semuanya adalah bagus, kerana dalam hatinya ada iman, dan Al-Quran yang dibacakan, zahir dan batinnya pun adalah bagus. Wa mathalul mu'min, dan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti perumpamaan buah kurma, la rihalaha, tidak ada bau wangi daripada buah kurma, wa ta'muha hulun, namun pada waktu itu rasanya adalah manis. Sabda Nabi SAW, perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti raihanah, seperti bunga raihan, seperti bunga raihan, yang mana zahirnya baunya adalah wangi, namun hakikatnya rasanya adalah pahit. Maka orang munafik yang membaca Al-Quran, zahir dia nampak elok, tetapi hakikat dalaman hatinya pada waktu itu adalah busuk. Sementara sabda Nabi SAW, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti Hanzalah, yang mana pada waktu itu ianya tidak ada bau, dan pada waktu itu rasanya pun adalah pahit. Maka daripada hadis ini, kata para ulama, nak menunjukkan kelebihan membaca Al-Quran. Hatta orang munafik yang membaca Al-Quran pun, maka pada waktu itu menampakkan zahirnya adalah baik, walaupun hatinya adalah busuk. Nabi beri perumpamaan sebagai pada waktu itu tidak pahit ataupun tidak elok rasanya, namun pada waktu itu zahirnya nampak elok, walaupun tidak memberi manfaat apa-apa kepadanya di hari akhirat, tetapi nak menunjukkan orang yang baca Al-Quran, hatta munafik sekalipun, akan kelihatan pada waktu itu baik pada zahirnya. Apatah lagi kalau orang beriman yang membaca Al-Quran. Riwayat 1861, riwayatnya lebih kurang sama. Baca sampai habis riwayat ni.
Maka dalam riwayat ini pada tempat al-munafiq perkataannya adalah fajir. Apabila seorang pendosa membaca Al-Quran, maka itu adalah perkataan dia. 1862 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-Mahir, seseorang yang mahir dengan Al-Quran. Apakah maksud seseorang yang mahir dengan Al-Quran? Kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga, Al-Hadhiqul Kamilul Hifzul Ladzi la yatawaqqaf wa la yashukku alaihi al-qira'ah li jaudati hifzih wa itqanih, iaitu seseorang yang benar-benar mengingati Al-Quran tanpa ada tergagap, dan pada waktu itu hafalannya adalah sempurna, tidak terhenti-henti, dan pada waktu itu tidak merasa susah untuk dia membaca Al-Quran daripada ingatan dia. Maka Imam Nawawi gambarkan maksud daripada Al-Mahir adalah seseorang yang pada waktu itu menghafal Al-Quran dengan hafalan yang baik. Maka sabda Nabi SAW, seseorang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as safarah, akan bersama dengan para malaikat, al-kiram yang mulia, al-bararah yang penuh dengan ketaatan. Namun bukanlah bererti seseorang yang tak mahir pada waktu itu tidak mendapat apa-apa. Sabda Nabi SAW, walladhi yakra'ul Qur'an, dan seseorang yang pada waktu itu membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fih, namun pada waktu itu dia membaca Al-Quran dengan tergagap-gagap, tak lancar. Pada waktu itu dia baca Al-Quran tak lancar, tapi dia tetap juga membaca, dia tetap juga berusaha mempelajari Al-Quran. Sabda Nabi SAW, dia tetap membaca, wa huwa alaihi syakun, dalam keadaan bacaan Al-Quran itu adalah suka kepadanya, lahu ajran, dia akan mendapat 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, dan pada waktu itu pahala bersusah payah, pada waktu itu bersabar dalam membaca Al-Quran. Terus riwayat seterusnya. Namun di sini pada baris yang kedua 45 kata Imam Nawawi, walaysa ma'nahu, namun bukanlah maksud apabila dia dapat 2 pahala pada waktu itu orang yang tergagap-gagap tersebut pahalanya lebih besar, aksar minal mahir, daripada orang yang mahir. Bukan maksudnya begitu. Balil mahiru afdal wa aktsaru ajra, namun orang yang mahir tersebut pahalanya lebih banyak dan ganjarannya lebih besar, kerana dia akan bersama dengan para malaikat yang pada waktu itu pembawa wahyu. Namun di sini Nabi SAW nak menerangkan orang yang bersusah payah belajar membaca Al-Quran, walaupun pada waktu itu susah baginya, dia tak pernah berputus asa, maka Allah menghargai pengorbanan tersebut. 1863 baca. Maka sabda Nabi dalam hadis ini ada sedikit perbezaan perkataan. Sabda Nabi, walladhi yakra'u, dan seseorang yang terus-menerus membaca Al-Quran. Fi'il mudhari membawa makna istimrar. Maka sabda Nabi, seseorang yang terus-menerus membaca Al-Quran, wa huwa yashtaddu alaih, dalam keadaan dia sebenarnya sukar untuk membaca Al-Quran. Bacaan dia tak bagus, bacaan dia tak lancar, susah untuk dia membaca Al-Quran, tapi dia terus-menerus membaca, lahu ajran, sabda Nabi, dia akan mendapat 2 pahala. Riwayat yang seterusnya adalah bab yang baru berkenaan tentang kelebihan memperdengarkan Al-Quran ala ahlil fadal, walaupun pada waktu itu orang yang membaca itu bacaannya adalah lebih bagus, lebih mahir. Dan ini yang berlaku. Nabi diperintahkan untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Persoalannya, siapa yang lagi mahir? Semestinya Nabi. Maka ini yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Walaupun seseorang itu dia lagi bagus, dia lagi hebat, ilmu Al-Quran dia lagi dahsyat, tetapi tetap digalakkan dan sunnah untuk dia memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang lain. Untuk dia memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang yang level ilmu dia mungkinlah tak sebagus dia, level tajwid orang tersebut mungkinlah tak sebagusnya. Wa in kana, walaupun pada waktu itu yang membaca Al-Quran
afdal, lebih afdal minal makru'i alaih, daripada orang yang diperdengarkan bacaan Al-Quran. 1864 baca. Maka Nabi SAW telah bersabda kepada Ubay, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, amarani, telah memerintahkan aku untuk memperdengarkan Al-Quran kepada kamu. Maka Ubay bin Ka'ab terkejut. Kata Ubay bin Ka'ab, Allahu sammani laka, adakah Allah sebut nama aku wahai Rasulullah? Adakah Allah sebut nama Ubay bin Ka'ab? Maka Nabi SAW bersabda, Allahu sammakali, Allah yang telah sebut nama kamu kepadaku untuk aku baca Al-Quran kepada kamu. Maka berkata perawi, faja'ala Ubayyun yabki, maka pada waktu itu Ubay bin Ka'ab menangis. Dia terharu gembira sebab Allah sebut nama dia. Bayangkan kita, kalaulah contoh Perdana Menteri sebut nama kita, bangga. Sultan sebut nama kita, bangga. Dekat dalam TV pada waktu itu disebut nama kita, kita mungkin akan rekod dan simpan pada waktu itu rakaman tersebut, bangga ada orang sebut nama kita. Manakan pada waktu itu Ubay bin Ka'ab tak gembira kerana Allah sebut namanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, daripada bawah pada baris yang kedua, 4, 6, 7, kata Imam Nawawi, daripada hadis ini menunjukkan al-manqabatus syarifah li Ubay bi qiraatin Nabi alaih, kelebihan Ubay bin Ka'ab yang mana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran kepada Ubay. Kemudian kata Imam Nawawi, wala yu'lamu ahadun minan nas, dan kami tidak mengetahui ada sahabat yang pada waktu itu mendapat kemuliaan seperti Ubay, yang mana Allah perintahkan Nabi untuk pada waktu itu memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Ubay. Daripada sini juga kata Imam Nawawi, kelebihan yang lain bagi Ubay, yang mana Allah menyebut namanya, dan pada waktu itu tidak ada orang yang pada waktu itu menyamai kelebihan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan daripada sini juga kita belajar bahawa harus untuk menangis kerana terlalu gembira dan bahagia, seperti mana yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. 1865 baca. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, Inna Allah Ta'ala amarani, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan daku an akra'a, untuk membaca Al-Quran alaika, kepada kamu. Maka apakah surah yang Nabi baca? Iaitu surah Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Maka hadis ini menerangkan yang surah tersebut adalah suratul Bayyinah pada juz yang ke-30. Qala, maka pada waktu itu Ubay bin Ka'ab berkata, wasammani laka, adakah Allah menyebut namaku kepadamu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, na'am, bahkan. Qala fabaka, berkata Anas, maka Ubay bin Ka'ab telah menangis. Riwayat 1866, lebih kurang sama, baca sampai habis. Riwayat yang seterusnya ada beberapa riwayat nak menerangkan yang pertama, fadl istima'il Quran, kelebihan mendengar Al-Quran. Sebab itu Nabi SAW juga pernah meminta para sahabat untuk membaca supaya Nabi boleh dengar. Maka sebenarnya mendengar Al-Quran adalah sunnah dan ada kelebihan dia. Yang kedua, wa talabil qira'ati min hafizi lil istima', dan sunnah untuk meminta seseorang yang hafal untuk memperdengarkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran supaya kita boleh dengar. Dan yang ketiga, wal buka'i indal qira'ah wat tadabbur, menangis, sunnah untuk menangis ketika mana mendengar bacaan Al-Quran dan ketika mana kita menghayati akan ayat-ayat tersebut. Maka Nabi SAW bila mendengar Al-Quran, Nabi menangis. Abu Bakar diceritakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila beliau membaca Al-Quran, beliau akan menangis. Begitulah juga beberapa sahabat Nabi yang lain. Maka seseorang yang pada waktu itu dia menghayati
dia memahami makna, digalakkan untuk dia menangis ketika mana mendengar ataupun membaca Al-Quran. 1867 berkenaan tentang kisah Nabi SAW dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Terus daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda kepadaku, Iqra' alayya al-Quran, bacalah kamu kepadaku Al-Quran. Maka Nabi minta Abdullah bin Mas'ud untuk baca Al-Quran. Maka pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aqra'u alayka, aku kena baca Al-Quran kepada kamu, wa alayka unzil, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Rasulullah. Macam mana aku nak baca Al-Quran kepada kamu, padahal Al-Quran diturunkan kepada kamu? Maka Nabi SAW bersabda, Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi, sesungguhnya aku berkeinginan untuk mendengar Al-Quran daripada selainku. Maka apakah yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud? Faqara'tun Nisa, Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa. Nanti kita akan belajar dalam riwayat berikut, Abdullah bin Mas'ud baca daripada awal suratun Nisa. Maka sehingga tiba pada ayat yang ke-41, maksudnya dia baca lama, daripada ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-41. Maka bila Abdullah bin Mas'ud membaca ayat yang ke-41, yang mana ayatnya berbunyi, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Yang mana ayat ini menggambarkan yang Nabi perlu menjadi saksi terhadap amalan umat Nabi SAW. Maka Allah berfirman, Fakaifa, maka bagaimanakah keadaan kamu apabila kami datangkan daripada setiap umat pada waktu itu saksi-saksi. Maksudnya setiap umat akan ada saksi yang menjadi saksi akan amalan mereka. Dan ayat ini yang menjadikan Nabi menangis. Wajibna bika, dan kami akan mendatangkan kamu wahai Muhammad, ala haulai, terhadap umat kamu, syahida, sebagai saksi. Maka Nabi SAW menangis, mengingatkan umat baginda pada waktu itu, jika Nabi perlu menjadi saksi atas amalan buruk mereka, dan juga atas pada waktu itu sikap mereka yang menjauhkan diri daripada agama. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, bila aku sampai pada ayat ini, ayat 41 surah An-Nisa, rafa'tu ra'si, aku telah mengangkat kepalaku, aw ghamazani rajulun ila jambi, ataupun ada seseorang yang telah memberi isyarat pada sisiku. Maka bila aku mengangkat kepalaku, fara'aitu dumu'ahu tasil, aku melihat Nabi SAW menitis dan mengalir air mata baginda SAW. Sayangnya umat Nabi, sayangnya baginda kepada umat baginda Nabi SAW. Riwayat 1868 lebih kurang sama. Kita baca sampai habis. Terus Wahuwa alal mimbar. Maka Imam Muslim bawakan riwayat ini walaupun lebih kurang sama, nak menunjukkan pada waktu itu Nabi SAW duduk di atas mimbar. Dan Nabi berkata dengan Abdullah bin Mas'ud, perdengarkanlah kepadaku bacaan Al-Quran. Terus riwayat 1869, riwayatnya lebih kurang sama. Baca sampai ujung. Maka Nabi bersabda, aku suka mendengar Al-Quran daripada selain diriku. Faqara alaihi, maka Abdullah bin Mas'ud pun mula membaca min awwali suratin Nisa, daripada awal surah An-Nisa. Maka ayat ini menegaskan bahawa Nabi mendengar bacaan Al-Quran itu lama, daripada ayat pertama surah An-Nisa sampailah ayat yang ke-41. Ada beberapa muka surat, beberapa helai di situ. Terus itulah ayat surah An-Nisa ayat 41 yang kita telah terjemahkan tadi.
Maka berkata perawi Abdullah bin Mas'ud, fabaka, maka pada waktu itu Nabi SAW menangis. Maka sunnah apabila kita menghayati Al-Quran, kita faham makna dia, maka untuk menangis adalah sunnah. Qala Mis'ar, terus terus maka daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata, aku pernah berada di sebuah kota yang bernama Hims. Hims terletak pada zaman tersebut dalam jajaran Syam, Maka pada waktu itu sebahagian daripada orang yang hadir berkata kepadaku, Iqra' alaina, perdengarkanlah Al-Quran kepada kami. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, faqara'tu alaihim, aku telah membaca Al-Quran kepada mereka daripada surah Yusuf. Maka tiba-tiba ada seorang lelaki daripada orang ramai berkata, wallahi demi Allah, ma hakaza unzilat, bukanlah seperti ini surah Yusuf diturunkan kepada Nabi. Yang mana dia menyebut Abdullah bin Mas'ud baca dengan salah. Maka pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud berkata, waihak, celaka kamu, wallahi demi Allah, laqad qara'tuha, demi sesungguhnya aku telah membaca Al-Quran kepada Nabi SAW, dan baginda memujiku dengan perkataan, ahsanta, kamu membaca Al-Quran dengan baik. Fabainama ana ukallimuh, kata Abdullah bin Mas'ud, sedang aku bercakap dengan lelaki yang mendustakan bacaan Al-Quranku, idh wajadtu, maka tiba-tiba aku mendapati daripada orang tersebut rihal khamar, bau arak. Rupa-rupanya dia mabuk, dia minum arak. Maka pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud berkata, atashrabul khamar, adakah kamu minum arak? Wa tukadzibu bil kitab, dan kamu mendustakan aku dengan Al-Quran. La tabrah hatta ajlida, maka tidaklah kamu boleh pergi sehingga aku menjatuhkan hukuman pada waktu itu kepada kamu. Fajalattuhul had, maka Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu telah menjatuhkan hukuman minum arak kepada lelaki tersebut. 1871 lebih kurang sama baca. Riwayat 1872 ada dua hadis nak menceritakan di sini penekanan, kata Imam Muslim membawakan hadis ini nak menekankan tentang kelebihan membaca Al-Quran di dalam solat dan kelebihan mempelajari Al-Quran, kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. 1872, maka Nabi bagi perumpamaan, kalaulah seseorang itu dia boleh dapat 3 biji kereta. Ada tak orang yang nak pada waktu tu 3 biji kereta? Mesti nak. Kita nak beli sebiji kereta pun bayar sampai 9 tahun nak dapat sebiji kereta. Itu pun kadang-kala belum sempat habis bayar kereta tu, boleh berlaku sesuatu rosak ke apa. Ini seseorang yang Nabi kata, nak tak sesiapa 3 biji kereta? Maka para sahabat pun kata nak. Zaman tersebut Nabi bayangkan dengan unta. Maka Nabi SAW bersabda, pada waktu itu belajar ataupun baca 3 ayat Al-Quran dalam solat, itu lebih baik daripada mendapat 3 biji kereta. Maka daripada sini nak menerangkan kelebihan membaca Al-Quran ketika mana dalam solat. Terus 1872. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayuhibbu ahadukum, adakah suka salah seorang daripada kamu, idza raja'a ila ahli, apabila dia balik kepada keluarga dia, ay yajida fihi, lalu dia mendapati pada keluarganya salasa khalifat, ada 3 ekor unta yang bunting, yang mengandung. 3 ekor unta yang bunting. Maka kenapa orang Arab suka unta yang bunting? Sebab pada waktu itu mereka dapat anak unta, yang menjadikan pada waktu itu mereka bayar seekor unta tetapi dapat 2 ekor unta.
Maka sabda Nabi pada waktu itu mendapat 3 ekor unta bunting, idhamin yang besar, simanin gemuk berisi. Maka para sahabat berkata, bahkan wahai Rasulullah, sabda Nabi SAW, fasalathu ayatin, maka 3 ayat yang kamu baca dengannya salah seorang daripada kamu dalam salat, khairun lahu, itu adalah lebih baik daripada 3 ekor unta yang gemuk dan pada waktu itu besar. 1873 baca. Maka hadis ini nak menerangkan orang yang keluar daripada rumah mempelajari Al-Quran. Maka sabda Nabi SAW, hadis riwayat Uqbah bin Amir, kharaja Rasulullah, Nabi SAW telah keluar daripada rumah baginda dalam keadaan kami sedang berada di Suffah. Suffah adalah satu tempat khusus yang Nabi buat untuk para sahabat yang pada waktu itu dedikasikan waktu mereka untuk bersama dengan Nabi SAW di masjid. Maka Nabi bersabda, ayyukum, siapakah di antara kamu yang suka untuk berpagi setiap hari ke Buthan? Buthan adalah nama sebuah lembah yang berhampiran dengan Madinah. Au ilal Aqiq, ataupun pada waktu itu Aqiq. Aqiq pun adalah sebuah lembah. Fayati minhu, maka dia datang pada waktu itu ke lembah tersebut pada waktu itu untuk mendapatkan 2 ekor unta betina, qaumawaini, yang berbonggol, fi ghairi ismin, dan dia boleh dapat unta tersebut tanpa perlu melakukan dosa ataupun pada waktu itu memutuskan hubungan silaturahim. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, nuhibbu zalik, kami suka benda tersebut. Maka sabda Nabi SAW, afala yaghdu, maka mengapa tidak berpagi-pagi salah seorang daripada kamu ke masjid, faya'lam, maka belajarlah dia ataupun hendaklah dia membaca 2 ayat daripada kitab Allah. Maka 2 ayat yang dia belajar daripada kitab Allah lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat yang dia belajar daripada kitab Allah lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairul lahu min arba', 4 ayat yang dia belajar adalah lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan begitulah daripada bilangan unta. Berapa banyak ayat yang kita belajar daripada kalamullah, maka itu adalah lebih baik daripada unta-unta yang gemuk, yang berisi, yang disukai oleh masyarakat Arab pada waktu itu. InsyaAllah kita akan sambung riwayat 1874 pada jam 9.25 insyaAllah, ataupun 9.30. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.